Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2012 baru saja melabuhkan tirainya beberapa hari lalu dan kini kita berada di tahun 2013. Apa yang pasti tahun 2012 telah merakamkan berbagai peristiwa suka maupun duka. Dari keganasan dan kekacauan di Timur Tengah hingga kejadian bencana alam seperti banjir, taufan dan ribut di beberapa buah negara menjadi topik hangat dalam laporan berita dan akhbar di seluruh dunia. Kegawatan ekonomi juga tidak ketinggalan menjadi salah satu isu utama yang mewarnai tahun 2012. Di samping itu, kemelut politik terus menjadi perhatian masyarakat antarabangsa seperti apa yang berlaku di Myanmar. Di sebalik episod duka itu, kita juga berpeluang menyaksikan kemeriahan sambutan perayaan Jubli Emas Baginda Queen Elizabeth dan pembukaan rasmi Tamasya Sukan Olimpik London. Seperti tradisinya, kedatangan tahun baru akan disambut dengan penuh meriah di seluruh dunia. Begitu jugalah sambutan tahun baru di Kota Raya London. Paparan sambutan tahun baru 2012 itu membuka tirai segmen pertama sorotan peristiwa dunia 2012 kita malam ini. Laporannya bersama Ali Marsal Haji Yahya. Tanggal 1 Januari 2012 lalu disambut meriah di seluruh dunia termasuk di Bandaraya London. Sambutan tahun baru dimeriahkan dengan pertunjukan bunga api yang penuh warna-warni. Hanya baru beberapa hari selepas tahun baru, dunia dikejutkan dengan 2 letupan bom di Iraq. Sekurang-kurangnya 16 orang maut dan 36 lagi cedera. Lebih seminggu selepas itu, dunia pula digemparkan dengan nahas kapal pesiaran Itali, Costa Concordia, yang membawa lebih 4,000 penumpang. Kapal berkenaan karam dan terbalik dekat pesisir pantai Itali apabila ia terlanggar batu karang dekat Pulau Giglio. 32 orang terkorban dalam nahas tersebut. Tarikh 23 Januari pula menyaksikan para penentang Libya yang menggulingkan bekas Presiden Muammar Gaddafi pada tahun 2011 bertempur dengan pengikut yang taat Gaddafi di Bandar Bani Walid. Para penentang berjaya merampas Bani Walid dalam usaha mereka menggulingkan kerajaan. Bulan Januari juga menyaksikan kekacauan berterusan di Syria. Bandar Homs menjadi saksi kebangkitan pemberontak menentang kerajaan Bashar al-Assad. Para aktivis mendakwa sepertiga dari semua kematian dalam konflik di Syria berlaku di Bandar Homs. Di Myanmar pula, ribuan orang ramai berbaris di jalan-jalan raya bagi menunjukkan sokongan mereka kepada pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi selepas dibebaskan dari tahanan dalam rumah selama 4 tahun. Para penyokong Suu Kyi berbaris di sepanjang jalan raya di Bandar Dawei. Bulan Februari mencatatkan peristiwa pahit kepada Australia apabila banjir besar melanda beberapa buah bandar di negara tersebut. Lebih 11,000 penduduk terjejas dan banyak prasarana awam rosak teruk. Di Honduras, 357 orang terbunuh dalam kebakaran di sebuah penjara di Comayagua, kira-kira 75 km ke utara Tegucigalpa. Ia disifatkan sebagai kebakaran penjara yang paling buruk dalam sejarah Amerika Latin. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengumumkan kejayaan skuad operasi khas Rusia membunuh kesemua ahli militan yang bertanggungjawab bagi serangan ke atas polis. Kegagalan brek dipercaya menjadi punca kemalangan kereta api penumpang di Buenos Aires, Argentina. Lebih 600 orang cedera. Ia merupakan kemalangan kereta api paling buruk di Argentina dalam tempoh 30 tahun. Pada 23 Februari, suspek utama dalam kebocoran terbesar melibatkan dokumen penting Amerika, Bradley Manning, tampil di mahkamah. Tertuduh menghadapi 22 pertuduhan, termasuk membantu musuh secara tidak jujur, menyebabkan dokumen perisikan diterbitkan ke internet dan mengambil harta benda awam. Juga di Amerika Syarikat, sekurang-kurangnya 36 orang terkorban selepas ribut petir dan puting beliung membadai 4 buah negeri di Amerika Syarikat. Di Bahrain, puluhan ribu orang ramai mengadakan rapat di sepanjang lebuh raya dekat Manama bagi menuntut kerajaan membuat pembaharuan sistem demokrasi.
Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 orang maut apabila sebuah feri yang membawa lebih 250 penumpang karam di sungai Meghna, Bangladesh. Kira-kira 50 orang lagi berjaya menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi pantai. Di Syria, dua letupan menggegarkan Damsyik pada 17 Mac membunuh beberapa anggota pasukan keselamatan dan orang awam. Kerajaan menyalahkan kumpulan pengganas menjadi dalang kepada kebangkitan rakyat Syria menentang Presiden Bashar al-Assad. Pihak berkuasa Belgium melancarkan usaha menyelamat besar-besaran selepas sebuah bas yang membawa pelajar sekolah tergelincir di pergunungan Swiss. 28 orang maut termasuk 22 kanak-kanak. Gunung berapi paling aktif dan tertinggi di Eropah, Gunung Etna, meletup buat kali kelima pada 1 April. Bagaimanapun, tiada kerosakan dilaporkan dan lapangan terbang berdekatan masih beroperasi. Pada 8 April, tentera Pakistan melancarkan usaha menyelamat 124 askar dan 11 orang awam yang terperangkap di bawah runtuhan salji di pergunungan Karakoram. Usaha menyelamat turut dibantu oleh Switzerland dan Jerman. Ahli-ahli kumpulan Taliban mengaku bertanggungjawab bagi serangan berganda ke atas kedutaan-kedutaan barat di Kabul, Afghanistan. Sasaran utama termasuk kedutaan Jerman dan British serta ibu pejabat tentera NATO di negara tersebut. Majlis Keselamatan PBB sebulat suara bersetuju terhadap resolusi bagi penempatan awal sehingga 300 tentera pemerhati ke Syria. Resolusi tersebut dirangka oleh Rusia dan Eropah. Pada 26 April, Mahkamah Tribunal Antarabangsa mendapati bekas Presiden Liberia Charles Taylor bersalah atas dakwaan jenayah perang. Taylor didakwa atas 11 pertuduhan termasuk pembunuhan. Pesawat ulang-alik angkasa NATO Enterprise diterbangkan buat kali terakhir dari Washington DC ke lapangan terbang antarabangsa Kennedy, New York sebelum dipamerkan di Museum Angkasa, Laut dan Udara di Manhattan. Sebelum ini, pesawat berkenaan ditempatkan di Institut Smithsonian. Tarikh 2 Mei menjadi detik bersejarah dalam era politik Myanmar apabila pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi menghadiri sesi parlimen negara itu. Parti Liga Kebangsaan Bagi Demokrasi NLD memenangi pilihan raya pada awal bulan April. Di Meksiko, pihak berkuasa menemui 37 mayat yang dimasukkan ke dalam beg sebelum ditinggalkan di sebatang lebuh raya dekat Bandar Monterrey. Kesemua mangsa dipercayai dibunuh dengan kejam oleh kartel Dada. François Hollande secara rasmi menjadi Presiden Parti Sosialis pertama Perancis dalam masa 17 tahun pada 15 Mei. Hollande menang pilihan raya untuk mengambil alih kuasa daripada Nicolas Sarkozy. Bekas pemerintah tentera Serbia, Ratko Mladic, dihadapkan ke Tribunal Mahkamah Antarabangsa bagi menghadapi perbicaraan pembunuhan lebih 8,000 penduduk Islam di Srebrenica pada tahun 1995. Sabit kesalahan, Mladic boleh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. In light of this new information, the Chamber informs the party. Di Yaman, sekurang-kurangnya 63 orang maut dan lebih 60 lagi cedera apabila seorang lelaki meletupkan bom yang dipasang di badannya semasa latihan bagi perbarisan tentera di San. Pada hari yang sama, Presiden Mali Dion Kaunda Traoré dimasukkan ke hospital selepas ratusan pembantah menyerang istana bagi menuntut perletakan jawatannya. Bekas Presiden Mesir Hosni Mubarak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mubarak didakwa mengarahkan pembunuhan para pembantah anti kerajaan tahun 2011. Puluhan ribu orang ramai membanjiri Sungai Thames bagi menyaksikan permulaan sambutan perayaan Jubli Emas Queen Elizabeth. Lebih 1,000 buah kapal menyertai perarakan di air di tengah bandaraya London.
Bulan Jun mencatatkan peristiwa penting bagi Mesir apabila puluhan ribu orang ramai berhimpun di Medan Tahrir, Kahirah bagi meraihkan pemilihan Muhammad Morsi sebagai presiden baru negara tersebut. Kuasa-kuasa dunia memulakan rundingan dengan Iran dalam usaha menamatkan pertikaian mengenai program nuklear Tehran. Pihak Barat mahu menghalang Iran dari menghasilkan senjata nuklear. Pemimpin Parti Demokrasi Baru Greece, Antonis Samaras, mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang baru. Enrique Pena Nieto dari Parti Institusi Revolutionary memenangi pilihan raya Presiden Meksiko. Bagaimanapun, keputusan pilihan raya itu mendapat bantahan oleh sebilangan rakyat Meksiko termasuk kumpulan pelajar. Hampir 100 orang terkorban dan beribu-ribu lagi penduduk kehilangan tempat tinggal selepas hujan lebat menyebabkan air sungai Brahmaputra dan Jamuna, Bangladesh melimpah sehingga menyebabkan banjir. Di Jepun, kerajaan meluluskan keputusan untuk mengaktifkan semula operasi logik nuklear OHI selepas bencana nuklear di Fukushima. Keputusan tersebut menerima bantahan di seluruh negara matahari terbit itu. Banjir dan kejadian tanah runtuh membunuh sekurang-kurangnya 103 orang di selatan Rusia. Ia dianggap banjir paling buruk di Rusia selama lebih 70 tahun. Di Poland, seorang maut dan 10 lagi cedera dalam beberapa siri kejadian angin puting beliung di negara tersebut. Ribut juga menyebabkan kerosakan besar ke atas harta benda awam. 22 buah kenderaan NATO di Afghanistan musnah akibat letupan bom yang ditanam oleh Taliban. Konvoi berkenaan membawa bekalan bagi tentera NATO di utara Afghanistan. Sementara itu, sebuah feri yang membawa 250 penumpang di dalamnya terbalik dan karam antara pesisir pantai Afrika Timur dan Kepulauan Zanzibar. Sekurang-kurangnya 31 orang terbunuh dan 145 lagi berjaya diselamatkan. Lain pula di Amerika Syarikat, 12 orang maut selepas seorang lelaki bersenjata yang dikenali sebagai James Holmes melepaskan tembakan rambang di sebuah pawagam yang menayangkan filem Batman Dark Knight Rises. Polis berjaya menahan penyerang tidak lama selepas kejadian tersebut. Di Iraq, 11 orang terbunuh dan 38 lagi cedera dalam 3 letupan bom kereta meledak di sebuah pasar di Bandar Mahmudiyah, selatan Baghdad. Ketiga-tiga bom berkenaan diletupkan secara serentak. Bandaraya London sekali lagi menjadi perhatian dunia apabila Sukan Olimpik dibuka rasmi di Stadium Olimpik. Acara pembukaan rasmi Sukan Olimpik diadakan dengan penuh gilang gemilang. Seperti juga sepanjang 7 bulan pertama tahun 2012, 5 bulan berikutnya juga merakamkan pelbagai detik penting yang tidak terlepas dari tumpuan dunia. Selain pergolakan yang belum menunjukkan petanda akan reda di Syria, kita juga menyaksikan kejatuhan mata wang Iran dan krisis kewangan Greece. Mesir juga terus dibelenggu dengan bantahan berikutan keputusan kerajaan pimpinan Muhammad Morsi mengusulkan perlembagaan baru negara tersebut. Dunia turut dikejutkan dengan tindakan biadab rejim Israel melancarkan serangan kejam ke atas rakyat Palestin. Pelantikan semula Barack Obama bagi penggal kedua sebagai Presiden Amerika Syarikat juga mencatatkan satu lagi detik penting dalam arena politik antarabangsa. Kita bersama Ali Marsal Haji Yahya sekali lagi untuk mengikuti sorotan segmen kedua Peristiwa Dunia 2012. The Secretary General of the UN and the Secretary General of the Pada tanggal 1 Ogos, utusan khas Liga Arab dan PBB ke Syria, Kofi Annan, mengumumkan perletakan jawatannya berikutan kegagalannya mencari penyelesaian politik dalam krisis di Syria. Keputusan diambil di tengah-tengah keganasan yang berterusan dan tiada petanda akan reda. Dua gempa bumi kuat menggegarkan timur laut Iran, membunuh 153 orang dan lebih 1,300 lagi cedera. 20 gegaran susulan juga berlaku di kawasan gempa.
Ecuador memberikan perlindungan politik ke atas pengasas Wikileaks Julian Assange. Keputusan dibuat sehari selepas kerajaan British mengancam untuk menyerbu kedutaan Ecuador di London untuk menangkap bekas penggodam sistem komputer itu. Mahkamah Norway menjatuhi hukuman penjara maksima 21 tahun ke atas Anders Behring Breivik kerana kesalahan membunuh 77 orang dalam kejadian tembakan dan pengaboman. Tertuduh melakukan kesalahan tersebut pada tahun 2011. Di Venezuela, sekurang-kurangnya 26 orang terbunuh dan lebih 50 yang lain cedera dalam letupan di kilang penapisan minyak terbesar di negara tersebut. Ia merupakan kemenangan paling buruk dalam industri minyak Venezuela yang juga negara pengeluar minyak OPEC. Bekas Ketua Perisikan Muammar Gaddafi, Abdullah Al-Sanusi, ditahan oleh kerajaan Libya selepas dihantar pulang oleh Mauritania bagi menghadapi tuduhan jenayah kemanusiaan. Sanusi ditahan oleh pihak berkuasa Mauritania pada bulan Mac. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh dan berpuluh-puluh lagi hilang selepas sebuah kapal yang membawa pendatang Tunisia karam di selatan pulau Lampedusa, Itali. 56 penumpang kapal berjaya diselamatkan. Pada 8 September, sepasang suami isteri rakyat British yang bercuti di pergunungan French ditemui mati di dalam kereta mereka dipercayai dibunuh. Bagaimanapun, anak pasangan tersebut hanya cedera. Di Tripoli, Duta Amerika ke Libya, Christopher Stevens dan 3 kaki tangan kedutaan yang lain maut dalam serangan roket yang dilancarkan oleh sekumpulan lelaki bersenjata. Lebih 100,000 orang menyertai rapat di Lisbon, Portugal bagi membantah kenaikan cukai dan pemotongan belanjawan. Polis terpaksa melepaskan tembakan gas bagi meleraikan pembantah. Di Greece, puluhan ribu pembantah melancarkan rapat dan mogok di hadapan bangunan parlimen di Athens bagi menuntut kerajaan agar tidak memperkenalkan sebarang pemotongan gaji dan pekerjaan. Kedai-kedai ditutup dan sistem pengangkutan awam terjejas berikutan mogok. Sebuah pesawat ringan jenis Donia terlanggar seekor burung lalu terhempas sejurus selepas berlepas dari ibu negara Nepal, Kathmandu, membunuh 19 orang termasuk 7 penumpang British dan 5 Cina. Ia merupakan nahas udara ke-6 dalam masa kurang dari 2 tahun di Nepal. Sekurang-kurangnya 25 orang terbunuh selepas sebuah feri Hong Kong berlanggar dengan sebuah lagi feri lain sebelum karam dekat Pulau Lama. Feri berkenaan syarat dengan lebih 120 penumpang. Kejatuhan mata wang Iran menyebabkan pasaran ditutup pada 3 Oktober. Berikutan kejatuhan itu, orang ramai mengadakan rapat di Grand Bazaar, Tehran. Pada hari sama, 3 orang terbunuh dan sekurang-kurangnya 9 lagi cedera apabila sebiji bom mortar yang dilancarkan dari Syria mengenai sasaran di sempadan wilayah Akçakali, Turki. Antara mangsa yang terbunuh termasuk kanak-kanak. Sementara itu, sekurang-kurangnya 26 pelajar ditembak mati oleh seorang lelaki bersenjata di sebuah kediaman pelajar kolej di Adamawa, Nigeria. Polis tidak menolak kemungkinan serangan mempunyai kaitan dengan masalah dalaman politik di kolej berkenaan. Seorang penerjun warga Austria, Felix Baumgartner, berjaya mencipta rekod baru dunia apabila melakukan penerjunan berani dari ketinggian 24 batu dari paras bumi. Percobaan itu memecahkan sekurang-kurangnya 3 rekod dunia terjunan udara. Sehingga bulan Oktober, pertempuran sengit terus berlaku di Syria antara tentera kerajaan dengan tentera pembebasan Syria. Di sebalik usaha masyarakat antarabangsa, sehingga kini belum ada petanda kekacauan dan keganasan akan berakhir di Syria. Pada bulan Oktober juga, beberapa buah negeri di Amerika Syarikat dibadai oleh taufan Sandy. Sistem pengangkutan awam lumpuh dan perniagaan ditutup. Kira-kira 50 juta penduduk dari tengah Atlantik hingga ke Kanada terjejas oleh taufan Sandy.
Bulan November pula mencatatkan sejarah baru di Amerika Syarikat apabila Presiden Barack Obama dipilih semula bagi penggal kedua di Rumah Putih. Beliau mengalahkan pencabarnya dari Parti Republikan, Mitt Romney, dalam pilihan raya Amerika. Kemenangan itu membolehkan pentadbiran Obama untuk melaksanakan plan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan mengurangkan beban hutang kerajaan. Kita juga menyaksikan beberapa peristiwa penting sepanjang tahun ini. Kita saksikan sorotan peristiwa tersebut. Ya Audas, tentunya setiap peristiwa yang berlaku itu merupakan ujian dan cabaran kepada kita semua. Apapun yang berlaku sepanjang tahun 2012, ia akan tetap terpahat dalam lipatan sejarah yang tidak mungkin dapat dilupakan. Semoga segala peristiwa suka maupun duka itu telah membuka mata mereka yang bertanggungjawab untuk menghindarkannya daripada berulang dan membaiki kekurangan yang ada. Jadikanlah setiap peristiwa itu sebagai panduan dan iktibar untuk kita semua membaiki kelemahan dan kekurangan diri serta memantapkan kelebihan dan kekuatan yang ada. Semoga tahun 2013 ini akan terus membawa keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan ketenteraman kepada dunia, terutama di tanah air kita yang tercinta ini, iaitu negara Brunei Darussalam. Selamat Tahun Baru Masihi 2013. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.